Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada barisan kepimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional, kepada seluruh jentera dan juga kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Kita hadir pada malam ini dengan niat yang satu. Niat kita tidak lain dan tidak bukan ialah apabila sampai 12 hari bulan Ogos ini, kita nak tengok satu pembaharuan di Dun Kota Lama dan juga di negeri Kelantan. Betul atau tidak? Sebab saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita dah begitu lama telah bagi peluang kepada PAS daripada 1990. Waktu tu usia saya 8 tahun. 1990 sampai ke hari ini mereka berada di tampuk kuasa. Dan kalau di peringkat awal itu, waktu almarhum Tok Guru Ni Aziz, ramai orang, mungkin kita ada berbeza pandangan, berbeza pendapat, tetapi rasa hormat kepada ketokohan, kepimpinan almarhum Tok Guru itu memang cukup tinggi. Tak kira lah kita berbeza parti, kita ada keadilan, kita ada UMNO, tetapi kita boleh respect, kita boleh hormat dengan Tok Guru. Tetapi pada hari ini, saudara-saudara, PAS ini telah berkuasa cukup lama. Jadi mereka merasakan kalau awal-awal dulu mereka kena buat kerja, Tok Wokil mereka kena buat kerja, Tok Gawar mereka kena buat kerja, baru mereka dapat sokongan rakyat. Hari ini mereka merasakan tak payah buat apa-apa, sebab mereka tengok pilihan raya demi pilihan raya mereka menang. Daripada 1990 sampai terakhir pilihan raya negeri 2018, termasuk pilihan raya umum yang lepas, yang mana keputusan mereka di Kelantan ini, PAS dan juga Perikatan Nasional cukup selesa. Tapi saya nak berpesan kepada penyokong-penyokong Barisan Nasional, kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, kita jangan takut, jangan kita gentar. Sebab kalau kita tengok selepas ini kita ada YB Akmal daripada negeri Johor. Pada pilihan raya negeri Johor, kita tengok keputusan pada waktu itu, khususnya untuk Parti Keadilan, adalah cukup tidak memberangsangkan. Kita dah tidak ada harapan dah PRU 15 untuk negeri Johor dan negeri Melaka. Tetapi bila sampai pilihan raya, keputusan ini adalah sebaliknya. Sebab apa? Sebab kita dah tidak boleh dengan mudah nak menjangkakan pandangan dan keputusan rakyat itu sendiri. Dan selepas ini nanti YB Rafizi akan sampai, beliau akan menyatakan dalam 6 buah negeri yang ada, yang akan mengadakan pilihan raya negeri ini, satu-satunya negeri yang mempunyai ketidakpuashatian paling tinggi terhadap kerajaan negeri tidak lain dan tidak bukan ialah di negeri Kelantan. Sebab dia, kita dah tahu Kelantan ini kalau diberi peluang, saudara-saudara, sebenarnya boleh pergi jauh. Saya suka bercerita sebab saya, mak ayah saya daripada Kubang Pasu. Orang Kelantan ni paling banyak merantau. Kalau di KL yang ada banyak buka kedai makan, orang Kelantan. Yang meniaga kecil-kecil, orang Kelantan. Sampailah tokoh-tokoh korporat paling besar pun orang Kelantan. Kalau di kalangan orang Melayu tu ramai orang Kelantan. Tetapi mereka terpaksa berhijrah. Nak duduk sini susah untuk mereka nak berkembang sebab masalah dia kita tahu, masalah jalan, masalah air dan banyak lagi. Macam mana orang nak berniaga kalau datang ke sini, perkara-perkara asas ni tak dapat diselesaikan. Kalau nak bercakap tentang kerajaan Islam, tetapi masalah air, bab taharah, bab nak menyucikan ini pun tak dapat selesai, tak payah nak cakap jauh dah, tak payah nak cakap banyak. Saudara-saudara, saya bila saya memegang tampuk Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ni, ini adalah sebenarnya gabungan 2 kementerian. Satu yang dipegang oleh Datuk Taqiyuddin dan satu yang dipegang oleh Tuan Ibrahim. Jadi pada waktu hari raya tempoh hari, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia turun je, dia kata kita kena selesaikan isu air Kelantan. Sebab dia kata dah terlalu lama
Ini sebenarnya tugas kerajaan negeri, tetapi kita tengok kerajaan negeri tak dapat selesaikan, kerajaan pusat sedia membantu, dan itu diumumkan oleh PM di depan Datuk Menteri Besar. Tapi bila kita adakan mesyuarat yang dibuat di Putrajaya, yang dipengerusikan oleh PM, saya ada di sana, Saudara Rafizi ada di sana, MB Kelantan ada, Exco AI ada, CEO AI Kelantan pun ada. Jadi kita tanya, apa yang kamu perlukan? Dia kata kita perlu 8 bilion ringgit. Kita pun terkejut. Negeri lain yang air, keperluan air dia lagi banyak pun tak ada perlu 8 bilion ringgit. Kelantan ni keperluan seharian dia lebih kurang 500 juta liter sehari. Kalaulah tambah tolak bocor dan nak ada simpanan sikit dan sebagainya, kita perlu sekitar 700 juta liter sehari. Projek sedia ada pun ada berjalan di Macang. Kita tengok-tengok yang diminta oleh kerajaan Kelantan ialah sebanyak 3,000 juta liter sehari. Mana dia minta dah dekat 5 kali ganda daripada keperluan yang ada. Memanglah sampai 8 bilion. Jadi makna mereka ni air pun dia nak sakau, tak serik juga. Dan bukti kenapa saya kata sakau, baru-baru ini kita tengok tular viral surat yang mana ditulis oleh Air Kelantan minta projek secara direct award untuk projek air. Kita ada peraturan Suruhanjaya Perkhidmatan Air kata semua projek kena open tender untuk projek air. Hanya menteri saja yang ada kuasa untuk mengenepikan perkara ini. Dan dalam perkara ini kita tengok Tuan Ibrahim pada waktu itu bagi pengecualian pada satu projek ditolak. Tetapi Air Kelantan dan juga kerajaan negeri menerusi MB, mereka rayu juga. Alasan dia apa? Dia kata kita dah mula dah buat projek, duit tak lulus lagi, projek tak lulus lagi, tapi rupa-rupanya projek dah mula buat. Maka dia kata diluluskan dengan amaran. Saudara-saudara, bila dia membuat projek-projek air ni, dia buat dalam keadaan tidak telus, kita tengok masalah ini berlaku. Dan ini bukan saya yang cerita. Saya tahun lepas di Parlimen, saya sebagai wakil rakyat pembangkang, saya tanya di Parlimen, saya kata apa punca masalah air Kelantan Sdn Bhd. Menteri Air pada waktu itu Tuan Ibrahim. Jawapan Tuan Ibrahim, saudara-saudara, punca masalah air Kelantan Sdn Bhd ialah masalah tata kelola dan tadbir urus yang tidak baik. Ini bukan kata orang UMNO, bukan kata orang keadilan, ini kata Menteri Perikatan Nasional Timbalan Presiden PAS daripada Kelantan. Dia sendiri yang mengatakan air Kelantan ni ada masalah tadbir urus. Jadi soal dia bukan soal duit, tu soal nombor 2. Tapi kalau tak dapat mentadbir dengan baik di peringkat air Kelantan ini, sampai bila pun masalah ini tidak dapat selesai. Dan percayalah, siapa nak datang nak melabur kat sini kalau mereka terpaksa berbelanja besar? Ada kedai-kedai besar datang ke Kelantan, mereka terpaksa belanja beratus ribu untuk membersihkan air mereka. Tapi berapa banyak syarikat yang mampu buat demikian? Jadi saya tidak mahu bercakap panjang. Saya dah diberi amaran awal-awal tadi sebab saya pun kena pergi ke ceramah yang satu lagi. Apa yang saya nak ceritakan, PAS ni dah terlalu lama dan mereka tidak serik-serik. Kita tengok Perikatan Nasional ini pada pilihan raya yang lepas, keputusan dia jelas, tidak ada parti yang dapat majoriti. Pakatan Harapan tak dapat, Barisan Nasional tak dapat, Perikatan Nasional pun tak dapat. Maka pada waktu itu kebetulan Barisan Nasional tambah Pakatan Harapan cukup-cukup untuk kita dapat majoriti. Selepas itu datanglah GPS, GRS dan parti-parti lain dan kita dapat 148, majoriti 2/3 di Parlimen. Memang ini orang kata, kalau dalam orang Kelantan kata baru nak kewe antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ya, kita tak biasa, tetapi soalnya kita meletakkan kepentingan rakyat di depan.
Dah banyak sangat kita bertukar-tukar Perdana Menteri, bertukar-tukar menteri dalam tempoh 5 tahun yang lepas. Kita nak bagi kestabilan Perikatan Nasional, ditawarkan untuk berada di dalam kerajaan, tapi mereka tolak. Tak apa, itu hak mereka dalam demokrasi. Tapi kalau dah tolak, mainkanlah tugas sebagai pembangkang yang baik. Sekarang apa dia duk cakap? Dia kata bila kita menang besar, kononnya di Selangor, di Pulau Pinang nanti, nanti kita boleh tukar Perdana Menteri, tukar kerajaan. Tak habis-habis nak masuk ikut tepuk atap. Tunggulah 5 tahun, bagi peluang kepada kerajaan perpaduan 5 tahun, tengok. Kalau tak bagus, boleh rakyat akan buat pilihan mereka. Tapi janganlah, cukup-cukuplah nak masuk ikut pintu belakang ni. Dan yang kita paling ni, kita tak cukup pun, baru berapa bulan, bagilah kita 5 tahun. Yang kita tahu dan kita pasti, orang Kelantan dah bagi kepada, selama ini dah bagi PAS 33 tahun. Betul atau tidak? Yang kita minta kali ini, tunjukkan orang Kelantan nak sesuatu yang berbeza. Kita tak mahu membangun dengan Islam ini jadi slogan semata-mata. Apa yang berlaku pada hari ini, bukan kita tengok pihak pembangkang ni nak bersaing dari segi dasar, dari segi polisi, macam mana nak majukan Malaysia. Mereka nak bersaing dengan mainkan api perkauman, nak memainkan sentimen kaum. Itu saja modal mereka, tak ada modal lain. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita tengok dalam pilihan raya kali ini, kita ada peluang yang baik. Sebab mood di negeri Kelantan ini, mood nak perubahan ini memang cukup tinggi. Dan kita tengok juga dalam pilihan raya yang lepas, kalau kita bahagikan ikut kerusi-kerusi, ini antara kerusi yang paling baik di Dun Kota Lama, yang di mana pengundi-pengundinya nak tengok perubahan. Dan kali ini kita tidak datang sebagai Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, tetapi kami kedua-dua gabungan ini, kita datang sebagai kerajaan perpaduan untuk bagi alternatif kepada Perikatan Nasional. Jadi kami berharap dalam pilihan raya nanti, pengundi-pengundi yang ada khususnya di Dun Kota Lama dapat memberi peluang dan dapat memilih calon daripada Pakatan Harapan, di mana Pakatan Harapan bertanding dan di mana Barisan Nasional bertanding calon Barisan Nasional, sebagai signal bahawa rakyat negeri Kelantan tidak mahu lagi kerajaan yang ada pada hari ini di negeri Kelantan dan menyokong kerajaan perpaduan. Boleh atau tidak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.